Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ayni sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. وَجَعَلَ فِيهَا جَنَّةَ الْعَاجِلَةِ لِلْمُحِبِّينَ وَمَعْدِنَ أَسْرَارِ الْعَاشِقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Jadi nanti pengurusi majlis bengkel kesempurnaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan Dr. Syafini dan semua kaki tangan jabatan, para peserta sekalian muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ini, iaitulah membincangkan satu tajuk yang besar di dalam sejarah kehidupan kita. Kerana itulah saya berterima kasih kepada Kelab Kebajikan dan Keceriaan Jabatan Hematologi USM Kubang Krian ini kerana menganjurkan majlis ilmu sebagai setengah hari kita duduk di sini dalam kursus membincangkan tajuk tentang salat. Kerana salat ini sebagaimana yang telah kita belajar dalam kertas kita ini sudah ada, apabila kita membincangkan tentang kelebihan salat nanti, iaitulah satu perkara yang amat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu perkara yang mudah kita dapat selain daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu iaitulah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat asas ataupun tiang agama ini, dalam hadis yang panjang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah. Kepala Islam ini, kepala segala urusan hidup kita ni Islam, agama kita, dan tiang serinya salat. Maka siapa yang tiang serinya sudah tidak ada, bermakna orang ini sudah tidak ada ikatannya dengan Islam yang akan kita lihat nanti. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi as-salah. Awal-awal kira-kira hisab yang akan dibuat pada hari kiamat nanti daripada amalan seorang hamba itu, iaitulah salat. Fa'in saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau salatnya baik, maka baiklah semua amalannya. Dan kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain tu dikira juga rusak. Ini di antara perkara yang cukup besar. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada itu hadis imaduddin wa amuduhu salah tadi, hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya hasan, dan hadis awal kira-kira amalan manusia itu iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dan hadis yang ketiga yang saya baca pada pagi ini iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tanquranna ural islami urwatan urwatan. Simpulan ikatan Islam ini akan terukai satu demi satu.
fa kullaman taqadat urwah tasabbash an-nasu billati taliha. Apabila terungkai satu, orang akan berpegang dengan yang kedua. Kata Nabi, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama sekali akan hilang daripada umat ini, iaitulah hukum. Hari ini tuan-tuan boleh cari di mana atas dunia hari ini yang ada sebuah negara yang solid 100% mengamalkan undang-undang Islam. Tak jumpa kita. Kecuali negara Arab Saudi, Makkah, dua tanah haram itu yang masih lagi mengekal undang-undang syariah dalam perundangan hudud dan jinayah, masih ada lagi. Ada lagi lah kalau orang bunuh orang dibalas bunuh. Jadi masih ada sedikit terdapat. Dan beberapa negara lain kebanyakannya mengekalkan undang-undang Islam dalam bab ibadat dan dalam bab nikah kahwin, undang-undang pusaka. Itu hukum telah hilang. Memang banyak kehilangan kita, hukum telah kehilangan dalam bab banyak negara. Wa akhiruhunna salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhunna salah, yang terakhir daripada simpulan daripada pegangan umat ini yang hilang, iaitulah salat. Jadi salat itu merupakan yang terakhir. Jadi bermakna hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini berarti kalau seorang itu sudah tidak salat, bermakna telah hilanglah daripada ikatan dia dengan Islam. Berat tak berat salat ini? Sangat berat. Kerana itu dalam ayat-ayat yang kita akan baca nanti, yang menunjukkan kepada kita banyak sekali. Kalau kita nak tengok kedudukan salat dalam Islam ini cukup besar, maka kita tengok dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu difardukan ke atas orang mukmin dalam waktu yang ditetapkan. Jadi bila kita belajar salat, dia sudah ada time dia sendiri, ada waktu dia sendiri. Dan inilah yang menjadi hikmah yang besar. Allah nak disiplinkan hamba-Nya dengan cara mana? Salat. Kerana itu salat yang merupakan amalan bersifat harian. Kalau ibadat lain, dia bersifat tahunan, bersifat seumur hidup. Macam zakat, tahunan. Itu pun orang ada harta je. Kalau orang miskin, tak payah zakat. Puasa bersifat tahunan bagi orang yang mampu, orang yang berkuasa. Haji bersifat seumur hidup. Sekali je seumur hidup. Kalau mau boleh pergi sekali, selesai lah masalah. Dia nak pergi kali yang kedua, kali yang ketiga itu cerita lain lah. Yang fardunya sekali. Itu pun bagi orang mampu. Orang yang tak mampu, tak apa, tak pergi, tak berdosa dia. Tapi macam kita hari ni dah mampu. Cuma kita duk bertangguh je, duk jawab. Belum sampai seru. Apa lagi hujah kita? Belum ada jodoh. Tu alasan-alasan yang biasa kita dengar lah tu kan. Alasan tu biasa dah kita dengar. Tak sampai seru lagi. Nak sampai seru macam mana? Mu tak pergi daftar kat tabung haji lagi, nak pergi haji. Nak sampai seru ke mana tak? Jadi seru tak akan mari. Supaya anak kita juga bila nak kahwin, belum ada jodoh, mak nak cari, dia nak cari sendiri. Jadi duduk berlawan dua tu. Maka salat ini satu disiplin yang cukup ketat. Apabila Allah SWT bagi kepada kita lebih daripada sistem pancekat yang kita buat ni. Kalau di pejabat ada pancekat, kita lari pecut tak? Tak kira api merah, api hijau, semua kita langgar belakang. Yang pentingnya nak pancekat sebelum pukul 8 pagi. Jadi dalam salat ni biar kita berlari sebagaimana kita nak lari, nak jaga nak jaga waktu supaya tidak terlepas. Maka waktu salat yang telah kita ditetapkan oleh Allah SWT ini, jadi memandangkan waktu yang kita diperuntukkan pada hari ini tidak cukup, maka anda tidak masukkan waktu salat dalam ketah ini. Kita tak bincang waktu salat. Saya ingat zaman moden hari ni, nak bincang waktu salat ni cukup dah tak? Di rumah masing-masing tu ada berapa takwim? Paling minimum pun ada 3 saya rasa. Dah, anak balik sekolah PIBG, 1 sakut dinding. Hak jawatan keluar pula 2. Ada pula orang mari minta tolong jual lah. Itu takwim ni sambil remah, beli kita, sangkut lagi. Ada pula wakil rakyat kawasan kita prihatin, bagi lagi 5 sangkut kat dinding. Tapi waktu nak salat tak tahu juga bila waktu salat masuk. Itu jadi masalah kita hari ni. Azan di masjid pula kuat. Berapa kilometer satu-satu masjid boleh dengar azan? Banyak kilometer. Saya tanya setengah masjid ni, dia buat survey kajian, dia kata kita punya mikrofon dekat masjid kami ni 2 kilometer boleh pergi. Tapi yang ada dalam masjid berapa orang? 2 saf yang ada.
Imam seorang, bila seorang, dua sah yang ada. Tak padan dengan suara 2 kilometer boleh dengar tak? Jadi sepatutnya kita mauquta, waktu yang telah diperuntukkan ini tak perlu dibincang lagi. Saya pun rasa tak berminat lagi nak bincang secara kerana waktu tak cukup. Kalau tidak, cantik kita bincang bila waktu. Walau macam mana pun, waktu salat ni perlu juga saya beri penjelasan. Dua waktu yang agak ada masalah, iaitulah waktu asar dengan waktu isya. Waktu asar dengan waktu isya, di sini ada dua masalah yang perlu kita teliti. Biasanya waktu lain saya ingat dah jelas. Waktu asar ni bila masuk waktu? Tahulah bila dengar azan. Kalender dah tulis waktu. Cuma bila waktu akhir waktu asar? Yang kita duk belajarnya, bila lagi tak maghrib, selagi itulah asar masih wujud. Betul tak? Alhamdulillah lah. Ingat lagi kita tak? Kita kena ingat tanda lah. Banyak benda yang tak ada dalam kertas yang saya sediakan ini. Para peserta boleh tulislah. Gunakan kesempatan kertas yang ada itu untuk mencatatnya. Dan kita mengaji ni pun bukan nak, kalau nak mengaji semua kena buat kitab besar ni. Bukan buat kertas kerja macam ni. Ini nota je ni. Jadi kena tulis. Wajib menulis hari ni. Lama dah tak masuk bangku sekolah ni. Kita masuk bangku bengkel kerusuh ni. Sama dengan kita pergi mengaji juga. Waktu asar dia ada dua waktu. Yang pertama, waktu ikhtiar. Apa makna waktu ikhtiar? Waktu pilihan. Waktu pilihan bila daripada masuk waktu asar sampai kepada bayang seorang itu 2 kali ganda. Kalau asar kita hari ni pukul 4.30, dalam pukul 6. Pukul 6 tu kira matahari dah mula kuning. Pada waktu itu tamatlah tempoh waktu ikhtiar. Habis yang kita baca dalam kitab sampai maghrib, itu waktu darurah. Apa makna waktu darurah? Seorang perempuan ni baru tamat dia punya tempoh, period dia, haid dia baru habis. Dan waktu itu baru pukul 6.30. Bermakna dia sempat lagi mandi dan dia sempat lagi salat, tidak lama qada. Dia wajib lagi kena salat fardu di dalam waktunya. Ataupun passion kita ni baru sedar, kita bius tadi, baru sedar waktu itu. Maka pada saat itu dia masih lagi boleh salat asar dalam waktunya. Itu dia panggil waktu darurat. Maknanya waktu orang tertidur. Tertidur sungguh, bukan buat tidur. Sedar-sedar, Allah, Masya Allah, pukul 6, pukul 7 dah. Maghrib 7.20. Sempat lagi dia salat asar. Tapi kalau kita balik pejabat pukul 5, tengok jam, baru pukul 5.30. Sempat lagi berhenti pasar malam. Sebab maghrib tak lagi. Sampai maghrib dah hampir nak maghrib dah sampai rumah dekat hampir maghrib. Nabi SAW kata, tilka salatul munafik, itu salat orang munafikin. Menangguh-nangguhkan salat sampai dekat nak jatuh waktu. Kemudian dia salat seperti pagu ayam. Kena ayam patut macam mana? Gini, nak hambat 4 rakaat tu laju punya. Baca Fatihah je cukup-cukup rukunnya. Mak tak ada lebih dah. Tak, senapah je Fatihah. Lebih laju daripada imam tarawih lagi. Kita punya Fatihah. Sebab nak cukup masa. Jadi itu waktu ikhtiar sampai 2 kali ganda bayang. Jadi lebih kurang saya anggarkan lebih. Mana 1 jam sebelum maghrib tu dah habislah waktu ikhtiar. Jadi yang cantiknya bila masuk waktu asar, kalau boleh, kalau kita jangka jalan yang kita nak balik ni jam, salat asar dulu di pejabat. Kan pejabat kita ada musalla, ada masjid, ada tempat salat. Alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada pihak pejabat ke, swasta ke, kerajaan ke, semuanya menyediakan tempat salat. Tak ada orang yang tak sediakan tempat. Yang tak sedia tempat tu mungkin orang tu tak faham sangat tentang kewajipan umat Islam. Jadi kita sudah ada kewajipan. Salat dulu baru pergi. Itu waktu yang pertama, waktu ikhtiar dengan waktu darurat. Masalah yang kedua iaitulah waktu salat isya. Waktu salat isya ini dia ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Sama kes dengan asar tadi. Waktu ikhtiar sampai bila? Sampai setengah malam. Jangan kira pukul 12, kira setengah malam. Sebab malam ni berbeza panjang pendek dia mengikut musim. Musim sejuk, panjang. Kerana dia sejuk, Allah Ta'ala bagi peluang kita duduk selimut lama sikit. Kan? Sampai pukul 6.15, 6.20 baru subuh. Alhamdulillah. Mari musim panas nanti, tak pukul 6 lagi. 5.40 dah subuh dah. Jadi pada waktu itu, bilakah kita nak kira waktu bermula daripada masuk waktu maghrib? Jam berapa masuk maghrib? Pukul berapa? Kita anggarkan pukul 7 maghrib. Subuh, pukul 6. Bagi 2. 6 hingga 7 hingga 6 bermakna ada 11 jam.
11 jam maknanya kita kena bagi 5 jam setengah. Bagi 2. 5 jam setengah, pukul 7 maghrib. 8, 9, 10, 11, 12 setengah, tamatlah waktu isya ikhtiari. Tamatlah waktu isya ikhtiari. Dia lepas pada tu waktu darurat. Untuk orang tertidur, untuk orang yang pengsan, untuk orang yang haid baru bersih, itu saja yang ada. Tapi kalau nak tangguh-tangguh, pergi dulu lah. Mana lagi? Nak pergi sana sini sampai tutup kedai, untuk pasar malam pun tutup, kita tak balik-balik lagi. Nak tunggu solat isya sampai pukul 2, nak tengok apa lagi, cerita lagi, tengok bola ke, tengok apa benda lah. Jadi itu sudah dikira cuai daripada salat. Maka salat ini ada 2 waktu, waktu ikhtiar dengan waktu darurah. Adapun waktu-waktu yang lain mengikut pandangan yang sahanya 1 je waktu. Subuh selagi tak naik matahari, selagi tak terbit matahari. Zuhur selagi tak masuk waktu asar. Maghrib selagi tak masuk waktu isya. Cuma maghrib ni satu je pandangan yang agak pelik, iaitulah pandangan Imam Asy-Syafi'i yang baru, yang jadid, mengatakan maghrib ni waktu dia setakat 5 rakaat je boleh. Setakat azan, ambil wudu, pakai pakaian dan salat 5 rakaat. Ada ke maghrib salat 5 rakaat? Ada? Tak raja dengar dia kata. Maghrib 3, salat sunat itu je 5. Ada setengah riwayat kata 7 rakaat. Maknanya sebelum maghrib 2, maghrib 3, kemudian diikuti dengan sunat 2. Jadi 7 rakaat. Itu je waktu maghrib. Tapi Imam Nawawi mengatakan yang sahihnya waktu maghrib ni berterusan sampai masuk waktu isya. Jadi kita lebih aula, lebih baik kita awalkan salat maghrib kita. Cuma yang bahag yang kita sebut di awal tadi, apa ni, inna salata kana al-min kitaban mawquta, itu waktu yang ada 2 waktu, iaitulah asar dengan isya. Lepas ni minta jangan ditangguh-tangguhkanlah asar dengan isya tu. Jadi itu di antara salat ini satu benda yang besar. Dia masuk dalam rukun Islam yang besar. Kemudian di antara fungsi salat, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah dalam salat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi apa ini dia panggil objektif. Mana-mana amalan yang kita buat, apa saja kerja yang kita buat, dia ada objektif, dia ada maqasid. Bahasa Arab kata maqasid, bahasa kita kata objektif, ada matlamatnya. Allah Ta'ala bagi apa tujuan salat? Maka matlamat yang paling besar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini menghalang, mencegah seorang itu daripada fahsya, daripada benda mungkar dan benda yang keji. Jadi benda mungkar tu banyaklah. Benda keji itu benda-benda yang besar, seperti zina, seperti apa benda yang berlaku dalam dunia hari ini yang cukup besar. Tapi orang akan tanya, habis kenapa Ustaz? Kita tengok hari ni orang salat juga, lepas-lepas salat boleh juga ambil rasuah. Lepas tengah duduk salat dalam masjid, boleh juga bincang tentang benda-benda yang tidak halal. Kenapa? Salat tidak menghalang dia. Inilah yang menjadi perbahasan yang panjang, perbincangan kita yang agak panjang hari ini, iaitu kenapa salat tidak menghalang kita daripada perbuatan mungkar. Ini ramai orang tanya, ramai yang tak faham apa maksud ayat ini. Jadi kita jawab, salat yang benar-benar yang kita lakukan. Kerana dalam salat ini, dalam tarikh yang kita akan sebut nanti, salat itu sendiri dengan makna ibadat yang khusus. Kita bergabung, kita bercakap terus dengan Allah Azza wa Jalla. Berkomunikasi terus dengan Allah. Bila kita takbir, Allahu Akbar, boleh cakap dengan orang? Tak ada dah. Boleh lagi makan? Tak boleh. Semuanya kita dengan Allah. Berkomunikasi terus dengan Allah. Jadi ketika itulah kita nak gilak balik iman kita. Dalam salah satu ayat disebut iman, salat itu sebagai iman. Jadi kalau kita bercakap dengan Allah dengan mulut kita, tapi hati kita tak bercakap, kita tidak akan terasa apa-apa. Ada orang ni bercakap tapi dia tidur. Kalau orang tidur bercakap, boleh ambil statement. Awak buat pengakuan bila? Dalam tidur. Bawa mahkamah reject awal lagi. Dia kata awak peguam apa cakap macam ni, orang tengah tidur ambil kes. Mana ada. Kita hari ni tak tidur, tapi macam orang tidur dalam salat.
Betul tak? Buktinya kalau imam terlepas rakaat, imam salah, terlupa, berapa orang berani tegur imam? Subhanallah, berapa orang berani tegur? Jarang nak ada orang tegur. Yang dia tegur bila? Lepas salat nanti. Assalamualaikum, saya imam, saya rasa imam tu lebih rakaat tadi tak? 5 hari ni sembahyang zuhur imam. Betul ke? Tak boleh nak confirm berapa orang yang betul-betul confident dia ingat 5 rakaat, berapa orang yang ada. Ini jadi persoalan kita. Tak ada orang confident, bermakna kita salat kita tadi macam dalam mimpi je. Tidak hayati apa yang kita nak. Yang ni yang kita nak cuba hari ni. InsyaAllah dalam perbincangan kita datang, dalam pergerakan salat, dalam bacaan salat nanti, kita cuba hayati apa yang kita baca, apa yang kita buat dan kenapa kita buat. Barulah insyaAllah dia akan masuk dalam jiwa kita, masuk dalam hati kita. Pada waktu itu fungsi salat tanha anil fahsya' wal munkar akan berlaku, akan berfungsi insya-Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT sebut ayat yang pertama, tuan-tuan tanda sini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Dalam istilah ulama tafsir mengatakan ini ya ayuhan nas, yang ada kalimah ya. Apa makna kalimah ya? Yang ada kata seru, wahai manusia. Ini merupakan seruan yang pertama dalam Quran, ya ayuhan. Dia tak panggil lagi ya ayyuhallazina amanu. Sebab apa? Sebab Allah nak panggil manusia semuanya. Wahai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia. Kalau mu ni rasa mu tu manusia, bukan hayawan, dan kita hari ni pun kita tak mengaku kita mari daripada monyet, kan mengaku. Walaupun ada teori apa dia panggil? Darwin, dia pun tak tahulah mana juga tu. Kalau orang tanya mu monyet ke Darwin, tak juga. Dia nak ngaku nak jadi orang juga kita tak. Kita tak akan mengaku. Kita ni tetap manusia. Tak usah kira lah teori-teori itu semua mengaruh belaka tu. Sebagai seorang Islam, Allah Ta'ala sebut kita ni manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Ini dia panggil an-nida'ul awal fil Quran. Seruan yang pertama dalam Quran. Tuhan panggil semua manusia supaya menyembah Allah. Kita tak ngaku kita jadi monyet kan. Daripada monyet tak ngaku. Cuma waktu kita jadi orang ni, jadi manusia ni, nak jadi orang tiruan kan orang asli. Jawab betul-betul. Nak jadi orang apa kita ni? Nak jadi orang tiruan? Ini jadi di sini saya ingat agak ke satu kekeliruan yang berlaku, yang kita kena tuntut daripada Dewan Bahasa dan pakar-pakar bahasa supaya betulkan balik. Kita nak jadi orang tiruan ke orang asli? Tak nak jawab. Nak jadi tiruan, nak jadi orang sungguh tak? Nak jadi asli, lain pula makna dia. Itu jadi perlu hari ni. Jadi kita nak jadi orang lah, nak jadi manusia. Tak nak jadi orang apa, nak jadi manusia. Jadi kena lagi tajuk lain dalam kita ni. Berat juga tak? Berat tak berat? Istilah ni kalau salah guna, banyak benda yang lari tajuk dia. Baiklah. Hari ni bila sebut tentang tajuk yang diberi oleh penganjur, dia kata apa? Bengkel kesempurnaan salat, kita nak ikut salat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan tertanya-tanya apa makna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita bukan satu benda yang ajaib, yang pelik, tidak. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kita bersabda, wasallu kama raaitumuni usalli. Bila Nabi kita kata ni, seorang sahabat nama dia Malik ibn al-Huwairis. Malik bin al-Huwairis ini, dia cerita kepada kita radhiyallahu anhu, dia datang ke Madinah pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dia panggil Amul Wufud. Tahun yang 9 ni Nabi kita ingat. Kita balik pada sejarah sikit, sejarah Islam ni. Saya nak suruh para peserta sekalian, para pendengar ingat sejarah Islam. Bila sejarah kita ni hijrah ni, Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang berlaku? Tahun pertama hijrah, selesai masalah. Tahun yang kedua yang besar, dalam bulan Syaban, dikatakan dalam bulan Syaban berlakunya pertukaran kiblat. Nabi kita di Madinah, dia hadap, mula-mula sampai Madinah, dia ngala ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestin, yang ada sekarang ni, yang dikuasai oleh Yahudi sebahagiannya.
Sehingga 16 atau 17 bulan barulah Nabi kita tukar ke arah Kaabah pada tahun yang kedua. Kemudian tahun yang kedua juga berlaku peperangan Badar dalam bulan Ramadan. Tahun yang ketiga peperangan Uhud. Tahun yang kelima peperangan Ahzab. Tahun yang keenam perjanjian Hudaibiyah. Tahun yang ketujuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah balik semula pergi ke Mekah buat umrah yang pertama. Tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Ambil balik Mekah daripada orang kafir. Tahun yang ke-9 Nabi kita tak menunggu kedatangan wufud, orang ramai datang ke Madinah kerana Mekah sudah aman. Pada waktu itu datanglah sekumpulan pemuda-pemuda Islam ini. Tahun yang ke-10 Nabi kita pergi haji. Tahun yang ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Boleh ulang balik? Saya minta ulang, boleh ulang tak? Laju sangat. Sepatutnya sejarah Islam ini tak ada orang kata laju. Oh, very simple. Cukup mudah sebab itu sejarah kita. Kenapa kita boleh ingat sejarah lain? Sejarah lain boleh ingat belaka. Saya ingat orang Malaysia ni kalau sebut sejarah apa, boleh tahu belaka. Gaya orang ni bila, gaya orang ni bila, gaya orang ni bila tak. Dia tahu belaka. Sebab nak cukur anak, gaya Cina. Nak nikah anak, gaya Kristian. Nak nyambut natu, gaya India. Kenapa pergi cari habis gaya orang lain? Tapi dalam sejarah-sejarah besar umat Islam, terlupa habis kita. Ini satu kepincangan dalam sudut sejarah. Jadi Malik bin Huwairis, dia kata apa? Dia kata kami duduk bersama dengan Nabi SAW selama 20 malam. Maka Nabi kita ajar, bila Nabi kita tengok dia orang lama sangat tinggal kampung, Nabi kata, nak balik ke rumah, baliklah. Irji'u ila ahlikum, baliklah ke negeri kamu, ke kampung kamu, dan kamu duduk bersama dengan keluarga kamu. Alimuhum, ajarkan mereka. Wamuruhum, suruh mereka semua melakukan benda yang baik. Kemudian Nabi kata, wasallu kama ra'aitumuni usalli, adalah kamu salat sebagaimana mu tengok aku salat. Ini barulah mari hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Jadi kita bila sebut tentang cerita sallu kama ra'aitumuni usalli ni, kita akan tanya, habis macam mana dengan kita? Kita pernah tengok Nabi salat? Tengok dah? Tak pernah tengok kan? Habis macam mana kita nak? Maka di sinilah timbul lagi tanggungjawab. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, iaitulah tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpul daripada riwayat-riwayat. Saya ambil cerita ringkaslah pada pagi ini. Beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menceritakan kepada kita tentang betapa telitinya mereka menukilkan sifat salat Nabi kepada kita. Tengok contoh yang pertama daripada seorang yang bernama Abu Humid As-Sa'idi. Abu Humid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah. Aku sangat-sangat menghafaz, mengingati sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang. Banyaklah, panjanglah sifat salat ni, kita akan sebut dalam sifat nanti. Mari pula seorang yang bernama Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, dia kata apa? Aku salat di belakang Ali bin Abi Talib. Siapa dia Ali? Sayyidina Ali. Dan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Jadi lepas daripada Mutarrif dengan Imran bin Husain ni salat, Ali jadi imam. Dia kata apa? Selepas daripada Sayyidina Ali salat, Imran pegang tangan saya. Imran bin Husain pegang tangan Mutarrif. Dia kata, waqad zakkarani haza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ali telah memperingatkan aku tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Yang kedua. Yang ketiga, seorang sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib. Dia kata apa? Dia cerita kepada kita, ramaktu as-salata Muhammadin. Ramaktu maknanya aku perhati, aku tilik, aku teliti salat bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu, aku dapati sekian-sekian. Yang cerita yang keempat, iaitulah cerita Malik ibn al-Huwairis yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arah kepada dia, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tentang masalah ini saya rasa tuan-tuan yakin dan percaya bahawa solat yang kita belajar ini cukup banyak. Saya sendirilah, untuk pengalaman, untuk maklumat tuan-tuan, mungkin kita dengar hari ini ringkas. Kita hanya ada masa beberapa jam saja pagi ini. Saya telah mengajar kitab salat saja ada 3 buah kitab yang telah lengkap. Yang pertama, kitab Muniyatul Musalli. Sebanyak 34 siri kuliah
telah ada. Kalau tuan-tuan yang disebut oleh pengerusi tadi, dalam radio IKIM, saya mengajar kitab Muniatul Musalli ini sebanyak 46 siri. Di antara yang saya rasa lengkap lah perbincangan dalam kitab Muniatul Musalli yang saya syarahkan dalam radio IKIM. Sebab kita hurai panjang, menjelaskan sedikit pandangan-pandangan ulama lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang hari ini baca sak khabar, tengok internet. Jadi dia tengok macam mana orang ni solat macam ni, kenapa berbeza. Jadi kita jawab semua persoalan. Mudah-mudahan dengan jawapan yang ada ini memberi kefahaman supaya kita tidak keliru. Kenapa? Kitab yang kedua dalam Fiqh Al-Manhaji sebanyak 54 kuliah. Yang terpanjangnya dalam kitab Mestika Hadis jilid yang kedua sebanyak 66 kuliah. Jadi siapa rasa nak mendalami sifat salat ni secara sempurna, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil rakaman yang ada ni dan boleh dengar. Dia dalam bentuk MP3, kita tak dalam kereta boleh, tengah jam boleh, mana-mana tempat pun boleh. Itu perbincangan kita yang pertama. Kemudian salat mempunyai kelebihan yang besar dan kebaikan yang tidak terbilang banyaknya. Jadi dalam khitah kita ni ada khitah yang baru dibahagikan itu, tengok. Dalam khitah yang siri yang ke-9, siri ke-9 ini, dia tulis itu ta'rif salat, dalil kewajipan salat, dan salat mempunyai hikmat yang besar. Jadi saya sengaja beri pamphlet ni kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mudah kita baca. Dalam khitah ni ada berapa kelebihan salat? Ada 8 perkara. Saya rasa saya tak nak baca semualah, kita ambil je cara ringkas. Yang pertama, salat ini bertakarrub, mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan boleh baca nanti dalam kertas ringkasan ini. Yang pertama dia panggil takarrub ila Allah, mengabdikan diri, menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tak hampir diri? Bila orang tu salat, bermakna dia telah bercakap dengan Allah secara online, tak ada lagi perantaraan. Kalau kita nak doa luar salat, kita kena baca dulu. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ada muqaddimah tak? Tapi dalam salat tak. Bila kita takbir, Allahu Akbar, apa jadi? Kita boleh minta doa mana-mana. Semua doa salat itu doa. Jadi itu dia panggil menghampirkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dengan orang yang bukan Islam itu salat. Sesiapa yang meninggalkannya, orang itu bukan Islam. Jadi ingat. Yang ketiga, mengagungkan Allah. Apa nama mengagungkan Allah? Kita membesarkan Allah dalam salat kita dengan kita tak bercakap dengan orang lain. Kita tak tengok pada orang lain. Semuanya dalam salat. Yang keempat, melahirkan kesyukuran. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat. Dia kata, Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah salat panjang ni? Sedangkan Rasulullah telah diampunkan dosa. Tak berdosa Rasulullah. Kenapa salat panjang? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut aku menjadi orang yang bersyukur? Itu menunjukkan salat ini tanda syukur. Siapa nak syukur banyak, salat banyak kepada Allah. Kita dah bila kita dapat benda-benda, tanda syukurnya buat majlis. Majlis apa? Majlis kesyukuran. Panggil orang menari. Syukur apa lagu ni? Ini orang derhaka kepada Allah, langsung tak ada syukur. Syukur kepada Allah Ta'ala ini, kita salat. Itu tanda syukur. Jadi tentang keindahan salat ini, satu kitab yang baru, buku yang baru saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Dalam keindahan Islam ni kita bincang apa indahnya dalam ibadat. Dalam salat apa indahnya. Dalam zakat apa yang indahnya. Dalam semua perkara. Termasuklah dalam undang-undang Islam apa indahnya. Dalam perkahwinan apa yang indah dalam Islam ini panjang. Jadi kalau kita nak baca kitab ni, kita kena wacana lain kalilah. Yang seterusnya kita pergi pada limpahan rahmat Allah. Orang salat ni Allah Ta'ala limpahkan rahmat. Yang ke-10, pahala yang berganda. Saya nak main matematik sikit dengan para peserta sekalian. Melalui salat, seorang manusia akan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak. Bayangkan sekiranya dia hidup 50 tahun. Kita hidup 50 tahun. Dan bersalat setiap hari 5 waktu.
Dia akan mendapat pahala yang banyak, iaitulah 50 waktu. 50 tahun sehari kita salat, setahun kita salat 300, setahun ada 360 hari. 360 hari kali dengan 50 tahun, kita akan dapat 18,000 hari. 18,000 kali dengan 5 kali sehari salat, kita akan dapat 90,000 kali salat. Banyak tak banyak pahala kita? Banyak. Banyak lagi lah benda-benda lain yang kita nak. Kalau kita ada satu buku kecil, tajuk dia nya matematik ibadat. Macam mana kita nak naik darjat? Buat sikit, macam mana kita nak gandakan banyak? Yang paling tinggi sekali darjat yang kita dapat, iaitulah malam Lailatul Qadar. Satu malam kita beribadat, kita boleh banyak mana? 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Tak kira pula dah matematik. Ni saya cakap matematik ibadat ni kita kena kira. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih sikit. Kalau tuan-tuan ni boleh hidup 10 tahun sempat Lailatul Qadar, insya-Allah kita berharaplah minimal lah 10 tahun tu. Kalau tak kita nak lah sepanjang hidup kita. Kita hari ni baru umur 40. Jangkaan kita mengikut tok nenek kita sampai 70 tahun. Maknanya kita boleh 30 tahun lagi cari Lailatul Qadar. Setahun kalau boleh Lailatul Qadar, 1 tahun 83 tahun. 10 tahun 800. Berapa ratus tahun umur kita? Panjang tak panjang? Ini dia. Dia panggil pahala berganda. Dan dalam ibadat salat ini merangkumi 5 rukun Islam. Semuanya ada. Ada mengucap 2 kalimah syahadah. Dan lain-lain lagi panjang dalam kitab kita ni. Ada, tuan-tuan boleh tengok. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada. Dalam kertas pamflet yang kita bagi tu, kelebihan salat ada di situ sebanyak mana? Ada 8 perkara yang kita boleh baca dan kita boleh teliti nanti insya-Allah. Di antara peranan salat lagi yang ada di sini, iaitulah salat berperan membina kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama sekali saya sebut di awal tadi, disiplin waktu. Kita dah tahu dah waktu salat ada berapa tadi? Ada 5 waktu salat dan 2 waktu salat yang mempunyai 2 waktu darurat dan waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kalau orang betul-betul jaga salat dia akan disiplin dalam waktu dia. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala pun dia main-main dengan waktu. Jadi kalau dengan pejabat ni biasalah. Benda kecil itu, simple je tak? Di antara waktu lagi, salat mendidik seorang tentang kepentingan menjaga masa dan menghargainya. Jadi, kalau kita nak tidak ada motivasi yang paling hebat tentang nak penjagaan masa, iaitulah apabila seorang itu menjaga salatnya. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan, tuan-tuan boleh tengok dalam kertas. Saya nak masuk pada tajuk yang pertama. Sebelum mendapat salat yang sempurna, mesti kita ambil dulu yang sempurna, iaitulah syarat nak salat. Syarat salat mesti ada wudu. Kau boleh salat tanpa wudu? Tengok dalam muka surat 6. Dalam muka surat 6 dia kata apa tadi? Dalam kertas kita muka surat 6, syarat-syarat sah salat. Syarat sah salat, yang pertama orang Islam. Alhamdulillah. Kalau orang bukan Islam bagi nak salat juga. Yang kedua berakal. Orang ada akal. Kalau orang tak berakal salat, boleh. Jadi, kalau dia betul. Tapi, tidak diambil kira lah. Tamyiz kanak-kanak yang sudah tahu membezakan antara bersih yang kotor. Yang kita nak di sini, iaitulah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi, bila nak bersuci, syarat salat ini bersuci, maka bersucilah di antara yang pertama sekali yang kita kena belajar. Saya pun tak nak, dalam bab suci ni saya ambil satu je. Apa dia? Wudu. Mungkin kita akan buat tambahan selingan dengan mandi nanti. Kalau nak ambil semua, bersuci daripada najis. Masuk dalam bab najis, bab najasah pula, panjang pula cerita hari ni. Baiklah, bila kita sebut tentang fiqh at-taharah, bersuci. Apa makna bersuci? Tengok dalam kitab kita sudah ada. Bersuci mengikut bahasanya bersih dan terhindar daripada segala kotoran. Sama ada dalam bentuk hissiyah. Kena tulislah dhabit situ. Apa hissiyah itu? Iaitu yang boleh dirasai. Itu makna hissi. Hissi najis sungguh. Nampak benda ni ada seketul kat sini. Ada warna, ada benda kat sini. Itu makna hissi. Atau maknawi. Apa makna maknawi? Benda yang tak nampak, seperti mengaibkan sifat-sifat yang aib dan sifat keji. Itu dia panggil kotor.
Awak ni kotor lah. Apa tak kotor? Kan kalau dalam bahasa kita ada, oh dia ni cakap kotor. Apakah keluar daripada mulut dia tu macam najis gitu? Keluar? Tak keluar. Tapi kata-kata dia sangat kotor, sangat keji. Kerana apa? Kerana dia telah mengeluarkan perkataannya. Itu dia panggil, dari sudut bahasanya, bersih daripada benda-benda yang najis sungguh, dan bersih juga daripada benda najis yang maknawi, yang tak nampak tapi dia najis. Seperti cakapan yang tidak baik, itu dia panggil najis. Kita berpindah pada bersih, taharah dari sudut syarak. Syarak nak kata apa? Dalam mengikut istilah syarak, perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan salat didirikan. Bila kita buat benda ni, amalan ini, maka kita boleh lakukan salat. Atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum salat. Sama lah seperti berwuduk pada siapa yang tidak ada wuduk, mandi kepada siapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian dan badan. Itu makna taharah dalam syariat syarak. Kemudian kita berpindah juga. Jadi kesimpulannya, kebersihan itu pula terbagi pada dua, iaitulah yang zahir, yang batin, yang maknawi dan yang zahir. Yang maknawinya bersih daripada, suci hati daripada segala syirik, dosa dan maksiat. Ini satu penyakit yang payah. Kenapa dalam Islam ini taharah diperlukan? Sebabnya kamu nak salat, betul tak? Nak salat. Bila nak salat kena ada wuduk tak? Kena ada wuduk. Kenapa kena ada wuduk? Sebab nak bersihkan yang zahir. Wuduk ni bersih zahir. Basuh muka, tangan, itu bersih zahir. Satu lagi yang patut kita bersihkan, iaitulah bersih batin. Hati daripada sifat mazmumah, sifat dengki, sifat riak, sifat takbur, sifat sombong, sifat dendam pada orang. Jadi sifat marah, semua sifat-sifat ni mesti dihapuskan. Sebagaimana kamu boleh bersihkan muka, tangan kamu, kaki kamu daripada kotoran, kamu juga kena bersihkan hati kamu daripada segala sifat yang kotor. Barulah ittisal kita, barulah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla tadi dalam salat kita akan jadi sempurna. Kita pergi kepada wuduk. Wuduk ni makna apa? Wuduk ini ambil daripada perkataan al-wada'ah. Al-wada'ah, apa makna al-wada'ah? Artinya elok dan berseri. Siapa dia nak suruh dia comel, lawa, dia kena ambil wuduk. Dia tak kata sini, siapa nak suruh comel, pakai makeup. Kadang-kadang, minta maaf lah orang perempuan ramai ni. Kadang-kadang kita tengok orang ni lawa, comel dia. Tapi waktu hari perkahwinan, nyom makeup dia macam hatu pari jadi. Kalau orang tanya macam mana hatu pari, saya pun tak tengok lagi. Tapi lagu itulah gambarannya. Jadi comel sangat, terlebih comel pun jadi pelik juga dah. Kadang-kadang macam anak patung ni. Orang ke anak patung ni. Kalau kita nak suruh seri muka kita ni lawa sungguh-sungguh, ambil wuduk. Al-wada'ah, dia kata al-wada', wuduk ni ambil daripada perkataan elok dan berseri. Dari istilah syaraknya apa dia? Perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu serta dengan niat. Mudahlah. Ambil air dengan anggota tertentu. Apa dia anggota wuduk? Berapa anggota wuduk? Tengok dalam Al-Quran Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, apa dia? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Tanda satu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sehingga ke siku. Dua. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Tiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kamu hingga dua buku lali. Habis. Ini rukun salat. Habis dah cerita. Berapa rukun salat? Rukun wuduk. Berapa rukun dia? 4. Ambil di mana? Daripada ayat Quran. Tuhan kata basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Ini yang basahnya. Ada dua lagi rukun yang tak sebut dalam ayat ini. Apa dia panggil? Rukun yang kering. Apa dia rukun kering? Yang pertama niat, yang kedua tartib. Ingat dah tu tak? Baiklah, kita lajukan sikit sebab dah ingat. Cuma satu lagi ingat, satu rukun lagi. Satu lagi taharah yang perlu kita ingat.
wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu berjunub, maka hendaklah mandi. Maka itu dua kategori. Orang hadas kecil, setakat 4 je basuh. Orang hadas besar, basuh berapa? Basuh berapa hadas besar? Basuh semua. Semua sekali, tidak ada kecuali. Maka kita belajar di sini, iaitulah wuduk yang telah diajar oleh Nabi SAW. Hadis ini riwayat oleh Abdullah bin Zaid. Ia menyifatkan wuduk Rasulullah SAW. Tengok ni. Kita baca dalam kertasnya. Dia melihat Rasulullah SAW berwuduk. Yang pertama, baginda berkomor dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Saya nak suruh ingat ni. Lepas ni tak nak ulang dah. Kita nak praktik lepas ni. Nak buat terus. Basuh muka 3 kali. Membasuh tangan kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Begitu juga tangan yang satu lagi, tangan kiri 3 kali sampai ke siku. Lalu menyapu kepalanya, bukan dengan air lebihan tangan tadi. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Zaid ini, Nabi kita SAW sapu kepala dengan air yang baru. Mana ambil celup air pula, dia sapu kepala dia. Sifat sapu kepala nanti kita sebut nanti. Dan akhirnya membasuh kedua kakinya hingga ke buku lali. Cukup tak cukup di sini? Cukup dah. Dia mula dengan komo-komo. Kemudian masuk air dalam hidung. Kemudian basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Selesai dah. Itu hadis Abdullah bin Zaid. Tengok dalam skrin kita ni ada satu lagi riwayat, iaitulah hadis Humran. Ingat dah. Kaedah kita mengaji ilmu hadis ni macam itulah cara dia. Kalau saya kata hadis Abdullah bin Zaid, ni, yang dalam kertas ni. Kalau saya kata hadis Humran, tengok di apa ni, di skrin kita ni. Humran kata apa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Utsman? Khalifah yang ke-3. Ingat. Kalau ada orang kutuk sahabat hari ni, tengah-tengah kita cakap dengan dia, apa Utsman ni? Apa Abu Bakar? Lagi terus. Ini kenalah, ini golongan sesat. Yang duduk menyesatkan, duduk mengkafirkan, duduk menghina sahabat-sahabat Nabi. Golongan apa nama ni? Golongan Rafidah ataupun golongan Syiah. Jangan berkawan dengan dia. Mereka ni sangat bahaya kerana dia kerja dia, ibadat dia, kutuk sahabat. Jadi Sayyidina Utsman telah minta air untuk berwuduk. Lalu dia membasuh 2 tangannya 3 kali. Tengok, ada tambahan di sini. Tambahan apa tu? Basuh tangan dulu 3 kali. Ingat. Kemudian berkomo-komo. Ini sama dengan hadis Abdullah bin Zaid. Memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian tangan kirinya seperti itu juga. Kemudian dia menyapu kepalanya. Membasuh kaki kanan hingga ke buku lali 3 kali. Dan kaki kiri sama juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana wudukku ini. Tengok Sayyidina Utsman dia buat lakonan, kemudian dia kata inilah wuduk yang aku tengok Nabi buat. Hari ni kita agak susah sikit. Kerana bila kita belajar wuduk, kita asingkan di antara yang sunat dengan yang wajib. Betul tak? Hak ni sunat, hak ni wajib. Bila bertembur macam ni, kita rasa hak ni sunat ni tak payah buat. Ada pula penceramah kita pula buat hal. Dia kata apa? Dia kata hak sunat tak apa, tak buat. Yang wajib je kena buat. Ada setengah orang tu, ni sunat je. Dia ada kalimah jah kat belakang. Kita pun bila masuk dalam kepala jah tu tak apa. Beres-beres, tak buat pun tak apa. Air pun tak banyak ni. Padahal air kita cukup banyak dah. Jadi ini, bila kita nak belajar wuduk hari ni, yang saya nak ajar kepada muslimin dan muslimat, para peserta sekalian, cara-cara wuduk yang sempurna. Macam mana? Tanpa kita asingkan di antara yang sunat dengan yang wajib. Sebab saya nak completekan amalan ini, bila masuk dalam kepala, inilah sunnah yang Nabi kita buat, kita letak dalam kepala satu package. Package apa? Wuduk yang dibuat oleh Nabi SAW. Tapi dalam kita belajar fiqh, kita asingkan. Hak ni sunat, hak ni wuduk, hak ni wajib. Sebab apa? Sebab kita nak tahu. Kalau tertinggal hak ni memang tak sah. Kalau tertinggal ni, terlupa ke, tak cukup air ke, kita boleh savekan, boleh ringkaskan.
Tapi jangan ringkaskan di saat air banyak, di saat waktu panjang, di saat kita tak nak gopoh ke mana-mana. Jadi kerana salah faham satu istilah, apa dia? Sunat jah. Bahaya tak bahaya kalimah jah kat belakang tu? Bahaya, memberi satu impak yang besar kita. Tak apa ni. Setengah ustaz dia main-main pula. Tak apa, tak buat apa, sunat je. Tapi ada lagi satu sunnah lain yang dia besar sangat. Sunnah apa? Kahwin dua. Ni sunat Nabi ni. Sunnah Nabi bukan macam mu. Dia kahwin, dia adil sungguh. Ya kamu ni kahwin, terlupa nak balik rumah lama. Itu jadi masalah dia. Ada satu lagi. Kalau tuan-tuan dengar dalam iklan radio kasat khabar, dia panggil sunnah makan. Kuat sungguh. Tak? Baca buka radio, ini sunnah ni. Nabi kita makan ni, harganya RM50 sebotol. Kalau beli kat kedai yang tak iklan sunnah tu, RM20 je. Sebab sunnah punya pasal naik 50. Marah pula puak-puak peniaga dengan saya. Biarkan. Baik. Dan secara orang lah. Biarlah. Yang kita nak sunnahnya, yang ni tak ada bayar. Bayarannya, buat. InsyaAllah. Jadi, yang pertama sekali kita tengok cara-cara wuduk sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok gambar-gambar ni banyak ni, saya bagi kredit lah kepada buku ni. Cantik kalau tuan-tuan nak tengok gambar bab wuduk ke, beli ensiklopedia solat ni. Yang diterbit oleh Telaga Biru ni, semua bergambar. Bentuk solat macam mana gambar. Jadi kalau tengok gambar-gambar ni kita tengok, dan juga kitab ni Pemula Solat ni pun cantik juga. Dua-duanya daripada Telaga Biru Sdn Bhd. Dia gambar banyak dalam ni. Saya kongsi di sini sampai kita tengok gambar ni, tuan-tuan kena belilah buku tu, jangan tengok gambar saja tak. Bukan saya punya, takut dia tu ustaz ngemping juga tak. Jadi kaedah wuduk yang sempurna kita belajar. Bila kita nak wuduk, yang pertama sekali kita kena niat kita nak berwuduk. Macam mana niat dia? Niat dalam hati saja aku mengambil wuduk. Itu je. Niat dalam hati kita aku berwuduk. Tak payah duduk usolli kat paip tu lama-lama, tak masuk-masuk dalam ni. Duduk main nawaitu situ, akhir sekali orang kata nawaitu apa? Air dah buka 2 beldi dah habis. Nawaitu tak masuk lagi. Usah juga program tak. Jadi kita naknya kita niat je. Masuk nak ambil wuduk tu, nak basuh tu, niat dalam hati kita aku berwuduk. Lengkap dah tu. Jadi kadang-kadang kita bukan salah. Kita belajar tu format nawaitu wuduk di peringkat awal tu kerana nak belajar. Tapi bila kita dah pandai, cukup niat di mana? Di hati. Bukan duduk di mulut. Tak niat di mulut pun tak apa. Yang kedua, baca bismillah. Baca bismillah dulu. Sebagaimana hadis riwayat oleh Abu Hurairah, maksudnya tidak sempurna wuduk seorang yang tidak menyebut nama Allah di permulaannya. Hari ni orang akan tanya, macam nak baca bismillah ustaz? Ambil wuduk dalam tandas. Betul tak? Sebab itulah saya tengoklah, kalau adalah pelajar-pelajar kita yang bahagian design buat rumah nanti, buatlah 2. Tandas tempat buang air 1, kat luar tu ada sink untuk ambil wuduk. Kita nak buat rumah nanti pun reka terus. Aku dalam bilik aku ni mesti ada 2 ruang. Sini ruang nak untuk buang air dan mandi, dan sini untuk wuduk. Kerana barulah kita dapat baca doa nanti, dapat kita baca bismillah dengan baik. Baiklah, kita balik pada realiti yang ada hari ni. Rumah kita dah lagu tu dah. Nak pecah pun berat juga masalah. Tama-tama rumah sewa pula. Nak pecah berambak dengan tuan dia nanti dah. Apa pula pandai awak ni? Nak duduk-duduk lah. Apa kita nak buat? Kita baca dalam hati. Bismillah dalam hati. Ataupun sebelum kita masuk tandas tu, kita dah baca dalam hati kita. Pada waktu itu barulah kita sudah dapat sunnah ini. Kemudian membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Basuh dulu. Basuh tangan dulu ni. Ini basuh ni bukan basuh wurko ni. Basuh yang sunat dulu ni. Basuh setakat ni je. Bukan sampai sini. Basuh tangan. Dipanggil basuh tangan. Bukan sampai pergelangan tangan. Nampak basuh tangan? Satu-satu kita tengok. Jadi basuh tangan ni tujuan apa? Nak bersihkan kotor-kotor yang ada di tangan. Mungkin bekas kita makan, bekas kita pegang ni, maka bila kita basuh tangan ni, bersihlah dia. Nanti kita nak masuk air, nak komo-komo nanti. Kemudian yang ketiga, berkomo-komo dan masuk air dalam hidung. Kita komo, masuk air dalam hidung sekali. Jadi buat tak buat ni? Kena buatlah ini. Berkomo-komo dan masuk air dalam hidung sebanyak 3 kali. Barulah sampai kepada rukun. Apa dia rukun dia? Membasuh muka. Basuh muka dengan air. Tengok kita basuh muka sini. Muka ni setakat mana?
Ini kita duk tanya hari ni sempadan muka tu setakat mana. Muka ni bermula daripada tempat tumbuh rambut ni. Tempat tumbuh rambut yang standard. Jangan kira tumbuh rambut yang tak standard. Tidak ada unsur nak menghina perli siapa-siapa tak. Kita ambil yang standard, maknanya orang tumbuh rambut sekat mana? Biasanya sinilah tempat rumah rambut kan. Kita ukur kat sini. Jangan kira tempat naik rambut. Jangan. Kalau kira orang rambut sampai sini, ni tak basuh. Muka ni basuh kepala nama dia. Ini di luar daripada tajuk dah. Kita basuh muka setakat mana? Setakat ni ya. Bermula di sini sampai ke sini, telinga, dan sampai ke tulang rahang ni. Ini dipanggil termasuk muka lagi. Masuk muka, basuh situ. Basuh. Biar rata masuk. Biar jelas. Itu dalam pakcik tu yang ada kopiah hitam tu. Muka nombor 4 tu. Nampak jelas tak? Itu sempadan muka dia basuh sampai ke sini. Kemudian basuh muka 3 kali. Membasuh kedua tangan hingga ke siku 3 kali. Barulah kita pergi ke siku. Ingat baik-baik. Biasanya siku ni, sebelah belakang ni, kalau kita ambil di paik, dia tak turun sebelah. Ambil sebelah ni. Dia kena gosok. Gosok tu kena ada. Jangan duk hollow gitu je. Tak. Gosok mesti kena. Kemudian membasuh kedua tangan, menyapu kepala bagi laki-laki dan bahagian depan kepala bagi wanita bersekali dengan 2 telinga. Tengok. Masalah sapu kepala ni, tengok dalam gambar kita ni ya persoalan kita hari ni. Dia ambil nombor 6 tu. Nombor 6 tu banyak mana? Kepiah pun tak buka. Setakat tu je. Yang sunnahnya macam mana? Yang sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil wudu bila basuh kepala macam dalam gambar tu. Gambar yang kecil ni gini. Tengok saya lah, senang. Gambar tak nampak. Kita ambil ni tangan untuk orang lelaki ni. Bagi apa ni, dan bahagian depan bagi wanita cukuplah dia ambil depannya. Orang lelaki dia nak apa? Nak pegang tangan sini, ambil air, celup air, letak sini, bawa ke belakang. Sampai sini, pusing balik depan. Mana bunyi macam tu? Tak pernah buat? Gini. Tak tangan, dua tangan naik. Jadi kopiah memang kena buang. Kena letak tepi kopiah. Jangan, ni sayang, setengah orang dia tak boleh buat macam ni, kucar bojeng pula kan, susah. Jangan duk kira kucar bojeng lah. Kita ambil wuduk kan. Boleh buat. Letak sini, tengok balik, lepas ni test anak-anak kat rumah, adik-adik. Letak sini, pergi belakang. Kemudian pusing mula ke depan, habislah sekali je. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia buat sekali je. Dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya sekali saja. Jadi hadis ni kata, tengok ni. Muka surat 5. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya dengan kedua tangannya yang dibawa ke hadapan dan dibalikkan sebelah ke belakang, iaitu baginda memulakan sapuan pada kepala pada bahagian hadapan. Kemudian pergi ke belakang kepala dan sekali lagi dibawa ke hadapan di mana baginda memulakan sapuannya. Jadi jelaslah kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula depan dan terus ke belakang. Kita tak nak lagi kita ambil wuduk macam ni. Apa orang panggil ni? Kena ni. Kata-kata tuyuk. Lagi? Malaysia kata apa patung. Ada lagi orang kampung lain panggil apa ni? Pak Ide. Macam-macam nama. Kalau tanya di kampung, budak-budak ni, dia macam-macam. Ada orang panggil helikopter ni. Helikopter. Ada juga ni. Helikopter berlaku juga sebab. Jadi, kita tak nak lagi. Memanglah saya akui. Kita belajar dalam kitab fiqh. Ambil wudu, kekurang-kurangnya berapa orang rambut? Jadi, angkat kopiah gini, cek, bagi ujung. Macam betul-betul dia ni mandi. Tengok dia mandi tak? Macam mana dia mandi? Ujung ekor je, tek. Jadi kita pun tek sini juga. Taklah macam tu. Kita kena ingat, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dia basuh semua pergi ke depan balik. Ada hikmahnya. Saya ceritalah hikmah supaya tuan-tuan rasa semangat sikit. Tak nak jadi tuyuk lagi lepas ni. Kalau tidak jadi tuyuk kita. Jadi apa ni? Pepatung ni. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia basuh 2. Tangan basuh. Sebab tangan ini dia buat kerja. Dia jamuh sana sini, dia yang buat. Nak bagi rasuah apa tangan juga. Orang tak bagi dengan kepala tak. Bagi dengan tangan. Nak ambil riba, tangan juga. Nak usik orang, tangan juga. Jadi mu kena basuh tangan. Sebab banyak sangat kerja mu. Kenapa muka basuh? Sebab muka ni lah yang tengok. Tengok orang pun dia, itu pun dia, semua benda dia belakang.
Kaki dia je berjalan. Sesuailah dia kena basuh. Habis kepala kenapa memadai dengan sapu je? Sebab kepala tak buat kerja. Dia ni di sebalik tabir. Dia berfikir. Dia panggil master apa ni? Kerja dia nya memberi nasihat, duk fikir. Jadi memadailah. Dengar oleh kerana mu ni tak buat sendiri, tapi mu share juga dalam isu ni. Mu fikir banyak kan? Maka cukuplah kita sapu. Jadi kalau sapu hujung saja, tak sejuk kepala. Kita angkat kopiah, kita sapu semua sekali, barulah dia berfikir lepas pada solat ini tenang. Masuk dalam solat dalam keadaan dia tenang, dan dia pun tak fikir karut nak buat maksiat lagi. Hikmah tak hikmah tu? Oh, cukup besar tuan-tuan. Dalam hikmah dalam ibadat ni satu-satu cantiklah. Bukan semua yang kita jumpa hikmah, tapi ada sebahagiannya. Itulah dalam kitab buku Keindahan Islam tadi, banyak terdapat hikmah-hikmah yang sebahagiannya disebut oleh para ulama, kita catatkan di situ. Jadi memadailah kepala ni disapu kerana dia tak buat kerja sendiri, tapi dia sebagai juru fikir. Yang pertama. Yang keduanya, kalau basuh lah, bahaya awak ni kena bawa kain tuala mandi lah kita tak. Tama-tama basuh orang Melayu ni pula. Arab panggil orang Melayu ni bat, dia panggil itik orang Melayu. Saya duk kawan Arab banyak, dia kata, oh aku lemah, dia kata, bagi sewa ke itik ni tunggu 3 kali mandi sehari. Doktor yang pergi ni, doktor kita ni marah orang mandi, demam. Mandi kat Mekah, Madinah banyak-banyak. Demam. Selagi tak boleh mandi, tak boleh. Saya tak mandi tu demam, dia kata. Terbalik pula dia. Orang Mekah tak payah mandi banyak. Air pun tak banyak kan. Jadi, habislah kita kat situ. Membasuh kaki. Pandai dah. Basuh kepala dia. Sapu kepala dah pandai dah. InsyaAllah. Jadi orang perempuan cukuplah disapu kat depan. Cuma timbul lagi mungkin sebahagian daripada ustaz ni, dia kata orang perempuan kena tarik dia punya ekor. Ekor apa ni? Ekor apa? Ada orang panggil ekor cicak. Tapi orang perempuan dia kata juga ekor cicak. Ekor dia apa ekor cicak? Orang perempuan ni banyak masalah dia. Nak dengar cerita masalah perempuan? Cuma saya takut tak cukup masa. Masalah dia kata ekor cicak. Ekor dia. Ekor ni, ujung rambut saya ni. Dia kata ekor cicak. Kenapa pula ambil cicak kat situ? Sama juga bila dia berpantun. Nak jawab kalau saya tanya pantun? Nak? Boleh pantun sini? Kita pantun sikit lah. Tak? Sayangkan anak, apa? Tangan-tangankan. Anak pun lari, tak duduk kat rumah. Dah asyik kena tangan je. Yang ni orang perempuan je jawab. Yang lelaki tak ada. Sayangkan isteri. Tak derah jawab tu. Betul ke pantun ni? Betul ke tak? Saya nak tanya sungguh. Salah. Salah ke betul? Habis kenapa kata? Ini masalah kita kata juga. Derahlah. Saya ceramah satu dewan perempuan saja. Saya sayangkan isteri, dia jawab dua. Tinggalkan. Saya kata setuju ke tak? Dah. Habis tarik balik. Apa punya kata? Baik. Balik ke ekor cicak, tak apalah. Yang penting kita nak kenal je. Ekor orang, bukan ekor cicak kan. Ekor rambut. Cakapnya ekor rambut, bukan ekor cicak. Jadi ada setengah orang kata ekor rambut ni kena tarik, kena basuh lah. Dia tak perlu basuh. Sebab kita bukan basuh rambut. Kita basuh muka kita. Jadi kalau dia duduk sini, di kawasan muka, basuh muka je. Kenapa basuh ekor tu? Tak payah tarik-tarik lagi lah. Baik. Yang ke-8, membasuh kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Sesat ada masalah. Buku lali ni di antara tempat yang penting yang kita kena hati-hati kerana banyak masalah di situ. Banyak tak banyak masalah? Banyak. Orang cincai je basuh. Tak sampai ke bawah. Kemudian berdoa. Doa ni saya nak suruh baca sungguh-sungguh ni doa ni. Saya takut kita terlupa. Baca yang lain, doa tertinggal. Apa doa yang kita baca? Tengok ni. Dalam kitab kita sudah ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca doa banyak dalam apa ni? Dalam wuduk ni. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat oleh Umar, tidak seorang pun daripada kamu. Tengok. Tidak seorang pun daripada kamu yang berwuduk. Dia berwuduk kemudian dia baca doa ni. Baca doa apa? Coba kata sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Jadi bila kita baca hak ni, apa kita dapat? Tengok Nabi kita kata apa? Melainkan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang 8. Dia boleh masuk dari mana-mana pihak yang dia nak. Besar tak besar kelebihan? Kata besar. Sangat besar tengok tu. Baca doa ni je. Pasal itulah saya nak nanti ambil wuduk ni, biarlah kita ambil wuduk di mana? Di tempat yang kita
boleh berdoa. Nak baca bismillah dulu. Lepas baca bismillah, kita ambil doa betul-betul. Kemudian kita pun baca doa ni. Doa apa kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas dah. Nabi kata apa tadi? Melainkan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga yang 8, lalu dia boleh masuk daripada mana pintu yang dia nak. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi yang selalu kita baca, tak ada dalam kitab ni. Apa kita baca? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ingat dah apa kelebihan dia? Hadis ini hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya yang sahih. Satu lagi yang kita kena baca lepas wudu, subhanakallahumma wa bihamdika. Kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ke tak ingat? Tak ingat pula dah. Kena ingatlah. Banyak buku-buku yang ditulis seperti buku Perisai Muslim. Dalam buku Perisai Muslim yang telah saya terjemahkan itu, terdapat ni bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat nanti pun dalam buku Perisai itu semua ada. Paling tidak bacalah hak ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika. Kata asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa tak ingat hak ni? Kan selalu kita baca doa di akhir majlis. Doa tasbih kafaratul majlis. Baru ingat. Bila sebut tepat, tak tahu ke bagai baca rupanya selama ni. Baca dah tak baca? Baca tak? Kafarah majlis baca lalu. Setengah pengurusi kata, baca doa kifarat majlis, bukan kifarat majlis. Baca kafaratul majlis. Istilah Arab ni sebut molek, sebut baik-baik. Dia ada istilah kafaratul majlis. Maknanya kalau kita baca doa ni, dia menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita buat secara tak sengaja tadi. Jangan pula duduk majlis mengumpak, sudah-sudah mengumpak orang. Tak apa. Kita baca doa kafaratul majlis, hapus dosa. Tak hapus. Macam boleh waktu. Yang kita buat dosa yang kita tak perasan, dosa-dosa kecil yang kita buat itu dihapuskan daripada dengan kita baca doa ni. Jadi saya naklah supaya para peserta sekalian kekalkan doa ini, paling tidak pun doa yang pertama, dan kita tambah lagi Allahumma ja'alni minat tawabin ja'alni minat tatahhirin, dan doa subhanakallahumma bihamdika. Sambung. Ingat dah lah dah doa kafaratul majlis tu. Jadi doa kafaratul majlis dibaca di sana dan dibaca juga di akhir wudu kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan saya ingat cukup pandai dah. Banyak benda-benda yang kita belajar, yang kita sudah tahu. Baiklah. Manakala dalil-dalil tentang yang lain telah dijelaskan melalui firman Allah dan hadis yang di atas. Jadi semuanya ini dilakukan secara tertib dan berturutan atau bersambung. Jadi tertib. Niat basuh tangan dulu, lepas tu mari basuh muka, tangan, kepala, kaki, biar tertib. Jangan pula basuh kaki dulu, lepas tu baru nak basuh kepala lah, tak boleh. Cuma kalau anggota dua, boleh kanan kiri boleh. Kita terlupa contohnya basuh tangan kiri dulu. Sah tak sah? Sah, tapi tidak sunnah. Yang sunnahnya tangan kanan baru mari tangan kiri. Itu sunnah. Jadi kita pun nak yang sunnah, sebab inilah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi secara ringkas perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada beberapa perkara. Yang pertama, keluar sesuatu melalui kubur dan dubur. Keluar air kencing, keluar apa-apa benda, keluar najis, itu dia panggil batal wudu. Cuma ada satu lagi yang saya duk bincang juga dengan pihak pegawai kesihatan, doktor-doktor kita ni. Kalau ada maklumat tentang orang perempuan ni, biasa dia kata keluar tak keluar kentut daripada depan. Nikah untuk orang perempuan lah. Saya minta izin bercakap bagi pihak perempuan. Jadi saya bincang dengan pakar-pakar puan ONG ni, kata biasanya yang keluar tu bukan daripada dalam. Yang duduk angin duduk berkumpul dekat depan tu, tapi tiba-tiba kita terasa macam keluar angin. Kalau setakat tu je tak batal wuduk. Tak payahlah muslimat kita ni pergi ambil wuduk lain. Tak payah. Cuma dalam muzakarah haji kebangsaan yang saya pergi 2 minggu lepas di Langkawi, kita buat satu ketetapan. Orang perempuan ni dia akan keluar lembab paras tu. Lah saya cakap, kerana ini hukum. Yang keluar lembab itu tidak membatalkan, dan dia tidak dikira sebagai najis.
Kerana rahim perempuan ni perlu kepada kelembapan. Kalau tidak, bahaya dah. Jadi yang lembab tu tak najis. Kalau kita rasa pun tidak jadi masalah. Cuma kalau yang keluar, dia panggil cecair putih yang keluar tu. Keluar tak keluar ni? Akan keluar. Bila keluar hak tu, para fuqaha mengatakan batal wuduk. Habis yang kita bahas ni, orang perempuan di tanah haram tu, di masjid haram, jam nak keluar ambil wuduk lain, nak basuh, susah. Macam mana nak buat? Solusinya macam mana? Penyelesaian. Jadi penyelesaiannya kita buat, kita ambil berdasarkan kepada hukum istinja. Istinja ni asal hukumnya dengan batu, dengan benda keras. Dengan keras yang kayu boleh, cermin tak boleh sebab dia licin, dia tak pegang, najis. Dan benda-benda tanah tak boleh sebab tanah pun tak keras. Nak batu ataupun kayu boleh. Jadi sekarang ni di zaman moden hari ni, kalau kita bawa batu masuk dalam tandas, apa jadi tandas kita? Apa jadi? Sombak habislah tandas kan. Jadi yang ada disediakan dalam tandas itu tisu tandas, tisu yang keras tu, yang kerasak tu. Itu dibenarkan sebagai bahan istinja. Jadi kalau kita ada kes macam ni, tak apa, kita boleh istinja dengan tisu tadi dan dia kena ambil wuduk. Kerana masalah keputihan itu dikira keluar benda, keluar cecair, maka batal wuduk dia dan dia boleh istinja je. Kalau dia suka sangat nak pergi ambil wuduk lain, dia cukup memadai dengan istinja dengan tisu, kemudian dia ambil wuduk. Jelas dah masalah ni tak? Saya bagi tambahan lah sikit. Kerana baru je berlaku keputusan muzakarah yang dibincangkan baru je dalam. Baik, yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Orang tidur tak tetap punggung dia, apa jadi? Maka batal lah wuduk dia. Mana tidur tak tetap punggung ni? Kita tidur sungguh lah, tidur terguling tu, batal lah wuduk. Ataupun tidur sandar tapi goyang, pusing sana pusing sini, yang boleh keluar angin. Tapi kalau orang tetap punggung, tutup sini, tak bergerak-gerak dia, tersengguk ke depan, tak apa. Sebab dia tak mungkin boleh keluar angin kecuali dia macam dah nak sujud dia baru dia terangkat kan. Sebab orang tahu orang nak keluar ni. Kita tengok anak kita pun kalau nak apa tu, kita nampak dia muka merahnya dengan apa ni, dengan keadaan tu. Masa dia tak akan keluar kalau orang tu sedar. Jadi kerana itulah tidur ni dipanggil mazinnah. Boleh jadi keluar angin. Maka oleh kerana boleh jadi itu yang menyebabkan keluar angin, ketika itulah dikatakan bahawa orang ni yang duduk macam ni boleh keluar. Cuma orang tanya lagi tentang orang dalam solat, batal tak batal wuduk. Kita tengah solat, imam baca panjang, kita tidur. Berlaku tak berlaku ni? Terawih lah. Kalau musim lain tak sempat saya ingat nak tidur lah. Kalau tidur juga tu memang bahayalah, kena suruh dia tidur dululah. Jadi para ulama mengatakan kalau dalam rokok, dalam berdiri, itu tak batal wuduk. Tapi kalau dalam sujud, dia boleh keluar. Boleh keluar tak boleh keluar? Boleh keluar. Pada waktu itu kalau dia tidur tengah sujud, kemungkinan keluar angin itu berlaku tak? Jadi pada waktu itu boleh jadi batal di situ. Jadi kalau setakat kita tidur atas kerusi, diam gini, atas kereta, atas masjid, kita duduk cokoh dengar orang ceramah jenera, biasalah situlah tempat yang paling sedap tidur kan. Di mana? Waktu orang kuliah tu. Tempat yang paling khusyuk kat situ. Yang Nabi kita suruh tidur, Allah Ta'ala beri kebenaran tidur ni, boleh satu je, dalam peperangan. Dalam peperangan, waktu perang, kalau kita tidur, itu dia panggil izghashikumun nu'as amanatan. Allah Ta'ala beri keamanan pada kita bila kita terlena waktu tu. Sebab waktu tu waktu perang, waktu takut. Buktinya kita ni, kalau ada kes esok, nak pergi mahkamah, kalau nak pergi jumpa doktor ya. Doktor kata esok saya nak cek, boleh jadi kaki awak ni kena itu kena ni. Lena tak lena tidur malam tu? Tak dengar dah, pasal takut. Jadi waktu perang pun esok nak perang. Jadi kalau boleh tidur tu hebat orang tu. Biasa orang ni terpaksa kena minta ubat tidur lagi tak. Jadi tapi tidur dalam majlis ilmu itu dilarang. Yang ketiga, wal iyazubillah, hilang akal. Hilang akal ni sama ada dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila, wal iyazubillah lah. Kita minta selamat dengan Allah Taala. Termasuk juga apa ni, injek ni. Kena bius ni. Bius ni hilang akal tak hilang akal? Hilanglah, kita dah jadi tak sedar apa dah. Pada waktu itu kena. Dihukumkan batal kerana dikiaskan kepada tidur, kerana ia lebih kuat maknanya daripada tidur. Yang keempat, menyentuh kubur atau dubur dengan tapak tangan. Ingat, dengan tangan ni. Tapak. Tanpa berlapik. Contohnya kalau anak kita buang air, kita dah ada wuduk, malah ambil wuduk lain dah. Macam mana nak buat?
basuh belak belakang. Basuh kot ni. Tak apa. Dia tak boleh sentuh ni. Tapak tangan. Tapak pun, macam mana nak tahu tapak ni tapak ke tak tapak? Kita buat gini. Tengok, yang nampak, yang tak nampak itulah tapak. Yang nampak tu kira luar. Mana kita kata, malah dah aku ambil wuduk lain, dah pakai stocking, dah siap semua sekali ni. Saya elok tangan je lah, basuh ke belakang. Cukup. Boleh pergi semayang, tak batal wuduk. Cuma jangan jadi cerita nakal pula. Ada orang ni, dia belajar sentuh ke belakang, tak batal. Dia pergi tanya tok guru dia, Ustaz, saya nak tahu, dia kata. Saya tadi buang air, kemudian saya pegang alat saya tu dengan belakang tangan. Batal tak batal wuduk? Batal tak? Dia pegang kot belakang. Masa tu kita nak jawab soalan ni kena dengar semua ni. Jawapan soalan tu kena dengar habis barulah. Batal sebab dia buang air. Maksudnya buang air dia lah, bukan air tak dalam cetok kan. Jadi dia gurau 2 kali dengan tok guru dia kata apa? Tok guru dia pun semangat. Oi, cakap dengan saat ni tak batal. Apa tanya lagi? Sebab kita dengar tak habis. Ini kita ni banyak ni memberi jawapan dengar tak habis. Ataupun memberi jawapan bagi pihak orang lain. Berlaku tak berlaku? Suka sangat kita jawab bagi pihak orang. Saya selalu dengar cerita. Dia kata, Ustaz, saya nak panggil Ustaz mari ceramah ni. Orang kata apa? Jangan panggil Ustaz tu. Sekat dia masuk TV ni dah dah sekarang. Payah dah. Jadi saya pun tanya, dia kata awak telefon ke dengan dia? Tak lagi. Habis, kenapa bagi jawab bagi pihak orang lain? Dia tak pernah tanya. Dia tak pernah panggil pun kita. Dia duk jawab bagi pihak orang lain. Itu jadi masalah. Supaya juga kita. Jangan ajak dia tu. Ayuh pasal tak pergi rumah orang. Kita tak ajak pun lagi tak? Ini jadi masalah kita hari ni. Dengar cerita tak habis, menjawab bagi pihak orang lain ni cukup berat. Yang kelima, berlaku sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita bukan mahram. Bukan mahram ni orang yang halal nikah dengan dia. Termasuklah suami dia halal nikah dengan dia, sebab tu boleh nikah. Baik. Yang ini jelaslah berlaku sentuhan laki-laki dengan perempuan yang tidak berlapik. Cuma kalau orang nak pergi Mekah, kenapa pula tak batal? Kau tak nak belajar ni? Nak belajar juga. Pengurusi tengok dah masa. Biasanya orang nak pergi haji, pihak tabung haji suruh kita ajar wuduk. Tak batal wuduk mengikut ni. Sentuh perempuan dengan laki-laki kalau tidak ada syahwat. Ada syarat dia, tidak bersyahwat. Mana kalau sentuh tu ada perasaan, ada letriknya, itu tak boleh lah. Itu batal juga wuduk, walaupun dengan siapa pun. Maka apa yang menyebabkan tak batal? Mazhab Syafi'i dia berpegang dengan dalil yang sahih. Dalam Quran kata aula mastumun nisa, apabila kamu sentuh perempuan. Orang lain pula, kenapa dia kata tak batal? Sebab berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Nabi kita pernah pegang Aisyah, dia cium isteri dia keluar pergi salat. Aisyah pernah cari Nabi, kaki Nabi tengah malam, Nabi kita tengah salat malam, dia cari terkena kat kaki. Nabi tak kata batal wuduk aku tak. Inilah dalil 3 mazhab, mazhab Hambali, Maliki dan Abu Hanifah yang mengatakan 3 mazhab ini, dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan tak batal wuduk sentuh perempuan tanpa syahwat. Jadi oleh kerana hukumnya panjang, saya bagi rujukkanlah kepada para pendengar sekalian, tengok dalam rakaman yang saya dah buat, tengok dalam YouTube tu, hukum sentuh perempuan Abu Anas, hukum sentuh perempuan, tengok dalam website saya tu. Di situ saya dah hurai panjang tentang fiqh perbandingan mazhab. Yang pertama sekali masalah sentuh laki-laki dengan perempuan. Kemudian masalah sentuh kanak-kanak ni dalam solat ni. Anak kita pakai pampers, dia mari sentuh mak tengah semayang, batal tak batal salat? Jadi ini pun di antara isu yang hangat diperkatakan dan ditanya oleh ibu-ibu, terutama sekali ibu yang tak ada bibik kat rumah tu. Kadang-kadang bibik cuti, bibik lari. Saya ada jumpa kawan ni 3 bibik dah lari dia. Balik-balik tengok anak berteringuh dekat bibik tu. Apa? Bibik dah lari, entah pergi ke mana. Ya, hati-hatilah dengan ada bibik kat rumah tu, bahaya. Yang tak baik. Yang ke seterusnya, wal'iyazubillah, murtad. Berlaku murtad, na'udzubillah. Dan kalau satu lagi yang agak selalu disebut oleh orang yang suka baca dalam internet, dalam mana-mana tempat, kalau pergi Mekah, kita akan jumpa buku, dia kata makan daging unta batal wuduk. Tak pernah dengar ke? Dan dah dengar lah. Jadi ada dalam satu hadis, Nabi kita SAW pernah ditanya, apakah kami ambil wuduk kalau makan daging kambing? Nabi kata kalau nak ambil, tak nak ambil pun tak apa. Apakah kena ambil wuduk kalau makan daging unta? Nabi kata ya, kena ambil wuduk. Jadi mazhab Hambali, yang mazhab di Mekah tu mazhab Hambali nama dia, dia menerima hadis ni, dia mengatakan siapa makan daging unta kena ambil wuduk, batal wuduk dia.
Mazhab Syafi'i kenapa tak ambil hadis ni? Bukan tolak hadis. Jangan salah faham. Oh, Syafi'i tak pakai hadis. Bukan tak pakai hadis. Dia pakai satu lagi hadis lagi. Nabi mengatakan, di akhir umur Nabi SAW, baginda meninggalkan wudu daripada memakan benda yang telah dimasak oleh api. Jadi kita nak makan daging unta ni, masak tak masak? Jadi termasuk dalam umum ini. Hambali kata tak, hak tu hak lain. Hak ni khas untuk unta. Jadi kalau kita ambil makan daging unta nanti pergi di Mekah, jadi kalau kita ambil wuduk tu bagi saya lebih baik. Kalau tak nak ambil, nak ikut mazhab Syafi'i, ikutlah. Itu tidak jadi masalah. Saya pun tak tulis di sini. Cuma saya sengaja sebut, takut tuan-tuan dengar cerita, oi, ni mazhab apa pula? Bukan mazhab apa. Memang ada, kita yang tak tahu. Kita ni suka sangat. Bila kita benda tak tahu, kita marah. Sepatutnya bila tak tahu, tanya. Dah, barulah kita betul. Jadi tamatlah perbincangan kita. Kita akan pergi kepada tayamum. Tayamum ni saya ingat kita tangguhkan perbincangan dia sehingga sampai kepada bab dalam bab perbincangan tentang fiqh ibadat orang sakit. Kalau yang tak nak tangguh tu, tengoklah dalam rakaman saya, ibadat untuk pesakit. Saya dah bentang panjang dah, di perbincangannya panjang tentang hukum orang sakit. Cuma cara ringkas pintas lalu boleh kita katakan bahawa tayamum ni boleh digunakan untuk dua kumpulan. Kumpulan yang pertama iaitulah orang yang tak ada air. Orang tak ada air, kita berjalan-jalan, air tak ada, macam mana nak buat? Pada waktu itu bolehlah kita bertayamum. Yang kedua, kalau orang ni sakit, biasanya sakit lah tempat kita hari ni, orang sakit ni macam mana nak buat? Jadi boleh kita bertayamum. Sakit tak boleh guna air. Alhamdulillah, saya tengok di hospital hari ni pun telah ada debu yang telah diluluskan oleh pihak hospital. Mana debu ni memang dipastikan tak ada bakteria, tak ada apa. Jadi kita guna debu, dia senang je guna. Dua pandangan di sini tentang tayamum. Pandangan mazhab Syafi'i, kita tepuk debu atas tangan, atas debu, kemudian kita gosok muka kita sekali, biar rata. Buang ni debu, ambil tepuk yang kedua untuk tangan. Tangan kita ni buat sini, tolak sini, daripada sini mari ke belakang, pergi balik pusing depan sampai ke ibu jari. Ibu jari ni jangan tepuk sini. Mari gini, pusing, ibu jari ni akan sentuh di sini. Sentuh ibu jari. Tapak tak payah sentuh dah, sebab dia memang kena ada debu kat situ. Dia kata tapak buat apa lagi, debu ada di situ. Jadi ni ibu nak. Mazhab Syafi'i setakat ni. Mazhab lain pada Syafi'i dengan riwayat hadis yang sahih, yang saya pun lebih suka yang kedua ni, iaitulah kita boleh ambil tayamum setakat pergelangan tangannya. Sapu muka, kemudian sampai sini. Hadis ni sahih. Hadis Ammar bin Yasir yang riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, dan Ammar juga telah meriwayatkan, memfatwakannya lepas Nabi wafat, bahawa tayamum setakat pergelangan tangan. Saya ingat doktor lebih selesa kepada setakat pergelangan tangan saja, kerana dia tak mahu guna banyak debu kalau di tubuh kita ada wayar dan sebagainya. Tapi bagi orang sakit di rumah yang tak ada wayar, tak ada apa tu, nak ikut mazhab Syafi'i sampai ke siku tu ikut. Tapi di hospital ada kelonggarannya, insya-Allah kita boleh ambil setakat pandangan yang mengatakan setakat pergelangan tangan. Itulah cara ringkas tayamum kita ni. Kemudian kita akan masuk dalam sesi yang berikutnya, iaitulah tentang salat. Sifat-sifat salat yang kita nak belajar nanti, insya-Allah. Jadi oleh